Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayo, sucikanlah diri kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, para penonton, kita nak cerita sikit tentang mukadimah sebelum kita cakap tentang Masjid Taman Nusa Bayu ni. Topik ni ialah manisnya sedekah waktu susah. Jadi saya bersama dengan Dai Izhar yang juga spokesperson ataupun jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Adi sihat Saya sengau sikit. InsyaAllah. Okey. Jadi sampai bulan Syakban ni mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kenapa sedekah di waktu kita susah ni yang begitu bermakna sekali ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua penonton-penonton di TV Al-Hijrah, dan kita nak cerita tentang sedekah semasa waktu sempit ni, waktu susah ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan dulu dalam satu hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari sahabat pernah tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang terbaik? Dah tahu dah sedekah ni bagus, tapi sedekah yang kira A+ lah dia punya pahalanya." Dan Nabi kata, sedekah ketika mana kamu tengah sihat dan ketika kamu ragu-ragu dengan kekayaan kamu, ragu-ragu dengan harta kamu. Itulah ketika mana sedekah adalah sedekah yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab masa itulah kita meletakkan pergantungan kita pada Allah dan percaya dengan setiap janji-janji Allah. Allah akan gantikan dan gandakan setiap apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita tentang sedekah ni, Ardi, tuan-tuan dan puan-puan, banyak dalam ayat Quran bercerita tentang manusia-manusia di padang mahsyar ketika mereka nampak pahala, nampak dosa, nampak azab dan juga nampak nikmat dekat padang mahsyar. Di padang mahsyar bukan sahaja orang yang berdosa menyesal, orang beriman pun menyesal. Menyesal sebab apa, Ardi? Sebab menyesal baru nampak ini pahala untuk amalan aku dekat dunia. Dan banyak antara mereka minta pada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Di alam barzah pun mereka minta pada Allah, boleh tak aku balik kat dunia untuk aku nak beramal ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apakah amalan yang mereka nak sangat buat kalau boleh dikembalikan ke dunia? Amalan satu-satunya amalan yang mereka nak buat adalah amalan sedekah. Sebab apa? Sebab amalan sedekah ni dia punya dahsyatnya sebab dia berkait dan dia bersifat jariah. Kita bagi makan ke orang ini lagi, orang itu dapat melakukan ibadah, mencari nafkah, salat, zikir, maka itu adalah pahala yang directly akan dapat dekat kita. Ini baru seorang. Kalaulah kita bagi makan ni pada 10 orang, tuan-tuan tengok dia akan jadi macam MLM lah. Dia akan merebak pada lebih ramai orang. Inilah dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, investment yang terbaik bila cerita tentang macam mana kita nak selamat dekat padang mahsyar. Dan kalaulah ada di kalangan kita pagi ni yang tengah healing, tengah healing tu, yang tengah healing ni tuan-tuan, rupanya sedekah adalah cara untuk kita nak healing. Bukan takat kita pergi laut, pergi hutan, pergi pantai. Sedekah ini cara yang Nabi jamin akan dapat heal kita punya hati yang sekarang ini mungkin sedang diuji dengan kesakitan, kehilangan, kekecewaan dan sebagainya. Saya sebutkan tuan-tuan dan puan dalam satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesiapa yang menginfakkan hartanya malam dan siang secara terang-terang ataupun secara sembunyi-sembunyi, maka ada 3 perkara yang dia dapat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274, nanti boleh cek. Yang pertama, dia akan dapat pahala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rasa takut dalam hati dia dan mereka akan dicabut rasa sedih dalam hati. Ini 3 perkara yang orang dapat, yang Allah jamin dalam Quran, pasti akan dapat apabila mereka ini bersedekah. Maka dalam bulan Syakban ini kita kena banyakkan buat amalan bersedekah sebelum kita nak masuk bulan Ramadan nanti, which is bulan Ramadan kena dilipat gandakan lagi amalan sedekah kita dan pahala pun akan makin bertambah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. InsyaAllah. Ustaz, dalam teaser tadi ada disebut tentang sedekah jariah seperti infak, bina masjid sebagainya kan. Mungkin boleh kongsikan kelebihan berinfak ni tapi tujuan untuk membina masjid. Apa specialnya? Baik. Kita kena sedar satu perkara, hidup kita tak lama. Nabi kata dalam hadis, umur umat aku ni 60-70 tahun lebih kurang macam tu. Betul. So bila kita tahu umur kita tak panjang, macam mana cara untuk kita dapat pahala yang berpanjangan? Macam mana kita nak hidup 60 tahun tetapi pahala amal kita macam orang yang hidup 600 tahun, 700 tahun. Sebab umat terdahulu hidup 600-700 tahun. Sebab tu ada umat terdahulu yang dapat tahu umat akhir zaman
umurnya 60, apa dia kata? Kalaulah aku punya umur 60 tahun, pasti aku akan penuhi 60 tahun aku ni untuk ibadat saja. Sampai tahap macam tu. Sebab mereka tak boleh imagine macam mana hidup 60 tahun tapi nak dipenuhi dengan amal ibadat. Sebab tu kenapa adanya sedekah jariah untuk bantu kita ni yang umur tak berapa panjang ni untuk panjang amalan kita ni. Maka sedekah jariah adalah cara tuan-tuan dan puan-puan untuk kita ini nak mendapat sedekah jariah dari segi pahala. Sebab nanti kalau masjid, kita sumbang pada masjid, apakah jariah yang kita dapat? Tuan-tuan, kita tak tahu berapa ramai orang yang dapat hidayah dalam masjid tu. Akhirnya dekat padang mahsyar di hadapan Allah, bila kita tengok amalan kita, ada dapat pahala haji, pahala umrah 10 kali, kita pun pelik. Aku ni tak pernah pergi umrah pun, tak pernah pergi haji pun. Tapi kenapa dapat pahala umrah dan haji? Sebab rupa-rupanya asbab kita menyumbang pada pembangunan masjid, orang pergi masjid untuk pergi dapatkan ilmu, belajar, salat, mereka pergi haji. Maka kita pun dapat pahala mereka menunaikan haji, menunaikan umrah. Sebab tu untung orang yang membangunkan masjid, sebab itu hub ataupun center orang melakukan amal ibadat. Orang pergi masjid nak buat baik. Dan segala kebaikan orang yang berada dalam masjid itu, kita akan dapat tanpa dikurangkan sedikit pun. Allah, dapat saham ni ya. Allah Akbar. Itu kelebihan berinfak untuk pembinaan masjid ni. Saya kongsikan sikit tentang latar belakang Masjid Taman Nusa Bayu ni dan juga anggaran dana dia, berapa yang diperlukan dan sebagainya. Baik, Masjid Taman Nusa Bayu ni ceritanya adalah di kawasan di Johor ni, Taman Nusa Bayu ni memang tak ada surau ataupun masjid. Langsung tak ada? Langsung tak ada. Perumahan tu lebih kurang dah 10 tahun dah. Okey. Dan mereka memang merancang untuk nak bangunkan masjid sebab sekarang ni yang ada adalah diorang sewa satu rumah dijadikan surau untuk solat di situ. Jadi sebab tu kenapa penduduk-penduduk di sana nak bangunkan satu masjid untuk mereka dapat melaksanakan ibadat, solat 5 waktu, solat Jumaat dan juga aktiviti kemasyarakatan. Bayangkan tuan-tuan sekarang ni mereka solat dalam rumah yang disewa. Kumpul ramai-ramai, kongsi ramai-ramai ni untuk bayar sewa rumah. Dan tuan-tuan, alhamdulillah hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, masjid ni sebenarnya Aldi memerlukan dana lebih kurang 5.3 juta ringgit Malaysia. Dan sekarang ni alhamdulillah hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kami berjaya mengumpulkan 3 juta ringgit Malaysia. Dan alhamdulillah 10 hari bulan 3 nanti adalah majlis perasmian pecah tanah masjid. Dah start nak bina dah tu. Sebab dah cukup 3 juta ni, tapi masih memerlukan lagi 2.2 juta untuk komplitkan, sempurnakan pembinaan masjid ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat dengar peluang dan ruang untuk kita nak berinfak untuk masjid ni. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan untuk ada saham kita sikit ni untuk masjid di Taman Nusa Bayu ni. Tengok gambaran tadi pun nampak cantik kan. Betul. Boleh kongsikan tak apa bila siap nanti macam mana rupa dia, apa kelengkapan dia, apa fasiliti dia? Baik, antara fasiliti yang akan dibangunkan dekat masjid ni memang akan jadi masjid yang sangat besar lah, akan jadi center. Yang mana dalam masjid ni kita ada dewan solat utama, kita ada dewan solat terbuka, ada bilik imam dalam masjid, bilik mesyuarat, ada tempat letak kereta, bilik pengurusan jenazah, dapur, pantry, dan dia akan jadi pusat senti untuk dakwah dan aktiviti kemasyarakatan. Sebab masjid ni dia perlu jadi center untuk masyarakat berkumpul. Sekarang ni hanya berkumpul dekat rumah, which is capacity ataupun ruangannya memang terhad lah. Untuk solat semang-semang balik. Bayangkan tuan-tuan kalau ada masjid, boleh buat camp remaja, boleh buat pengurusan jenazah. Macam mana nak buat pengurusan jenazah dekat rumah? Tapi bila ada masjid, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, sumbangan kita bagi ni tuan-tuan dapat jadi asbab untuk terbinanya masjid, berkumpulnya umat-umat Islam dan umat Nabi ini untuk menegakkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, berbagi seminit lagi kongsikan macam mana pendengar-pendengar atau penonton-penonton nak berinfak ni. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok yang dipaparkan di kaca televisyen sekarang ni, tuan-tuan boleh ambil gambar dulu. Tuan-tuan boleh sumbangkan melalui 2 akaun yang tertera di kaca TV sekarang. Dan juga kalau tuan-tuan nak dapatkan detail ataupun maklumat lebih lanjut, boleh terus ke laman web rasmi kami www.masjidnusabayu.com. Ataupun kalau tuan-tuan nak sumbang, mungkin bukan dari segi duit, mungkin dari segi dana, mungkin dari segi kelengkapan dan sebagainya, nak berbincang dan sebagainya, boleh hubungi nombor telefon yang tertera, boleh WhatsApp, boleh call, dan boleh juga lawati laman Facebook rasmi kami Masjid Nusa Bayu untuk dapatkan update macam mana update terkini berkenaan dengan pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu. InsyaAllah semoga setiap
ringgit yang kita infakkan ini Allah pandang dan Allah gantikan dengan lebih baik dunia dan juga akhirat, insya-Allah. InsyaAllah, kita doakan supaya pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu akan terbina atau terrealisasi dengan masa yang singkat, insya-Allah. Benar, insya-Allah. Alright, terima kasih Dan Izzah atas pengusian. Sama-sama. All the best, kita doakan. Okey, para penonton, kita berehat sekejap. Kembali selepas ini. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayo, sucikanlah diri kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.